Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Isham bin Muhammad Hamzah dan kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu. Dua tajuk artikel berasaskan Scopus yang saya perolehi ialah bagi artikel pertama, Understanding Change in Higher Education as we Collage, How Academic has Changed in Curriculum Change. Manakala bagi artikel kedua ialah Factor Affecting Strategic Change in Higher Education. Dan tajuk baharu yang saya kemukakan adalah Komitmen Guru dalam melakukan perubahan strategi di sekolah. Abstrak, secara keseluruhannya, kedua-dua artikel ini membincangkan tentang perubahan yang dilakukan dalam pengurusan di institusi pengajian tinggi di negara luar seperti Eropah dan Perancis. Pengkaji dalam artikel pertama menganalisis hasil ahli akademik yang bertindak secara proaktif sebagai ejen pusat dalam melakukan perubahan dalam sektor pendidikan tinggi Perancis dan kesannya terhadap pendidikan tinggi dari tiga aspek, iaitu sumber yang dimiliki, menggabungkan semula sumber-sumber untuk tujuan yang baru, dan yang terakhir melakukan sesuatu. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kualitatif terhadap 20 pelajar siswazah di universiti di Perancis. Hasil penemuan mendapati bahawa ahli akademik mengambil bahagian dalam perubahan kurikulum dalam tiga aspek teori Bicolage yang berbeza. Manakala dalam artikel yang kedua, pula membincangkan tentang faktor-faktor utama dari aspek pentadbiran dalam merealisasikan perubahan strategi di universiti adalah sangat bergantung kepada kepimpinan, prosedur membuat keputusan, komunikasi dan penilaian. Kesimpulannya, kedua-dua kajian membincangkan tentang strategi dan perubahan strategi yang dilakukan berdasarkan struktur organisasi dalam dan kepimpinan dalam pendidikan di institusi pengajian tinggi. Pengenalan perubahan yang meliputi segala aspek lebih tepat disebut sebagai transformasi yang bermaksud penggantian dari kewujudan pada peringkat permulaan menjadi kewujudan yang berbeza pada peringkat seterusnya. Ia juga boleh ditakwilkan kepada sebuah organisasi. Perubahan transformasional pada sebuah organisasi didefinisikan sebagai proses perubahan yang bersifat mendasar, strategik dan menyeluruh. Penulis ingin mengkaji apakah perkara-perkara penting yang perlu dilaksanakan oleh pihak pentadbir di institusi pengajian tinggi bagi memastikan setiap transformasi yang dirancang bersesuaian dengan kehendak masyarakat dan memenuhi semua keperluan di institusi berkenaan. Bagi teori dan model, bagi artikel pertama, teori Bicolage sebagai melakukan sesuatu dengan menggunakan gabungan daripada sumber-sumber yang dimiliki untuk permasalahan dan peluang yang baru. Manakala, bagi artikel kedua, rangka kerja analitis yang dibangunkan pada teori institusi dalam persekitaran institusi dan teknikal. Oleh itu, pengkaji akan menggunakan STAR model dalam untuk yang diperkenalkan oleh J. Galbraith yang meletakkan 5 komponen utama dalam corak organisasi iaitu strategi, struktur, proses dan kemampuan, sistem ganjaran dan amalan individu. Bagi kajian literatur pula, bagi artikel pertama, Muhammad Asif menyatakan terdapat hubungan yang signifikan di antara komitmen afektif dan kesediaan untuk menerima perubahan di kalangan 160 orang guru dan bukan guru di institusi pengajian tinggi di Karachi, India. Joyce M. Guerrero turut menyatakan kajian terhadap 707 orang guru sekolah menengah di Filipina pula mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan organisasi dengan perubahan efektif komitmen guru-guru. Manakala bagi Joris van der Voort,
menyatakan amalan kepimpinan transformasional yang memberikan penyeliaan secara langsung dapat meningkatkan komitmen efektif bekerja dalam perubahan organisasi. Manakala bagi artikel kedua pula, Kirkpatrick dan Elrod menyatakan institusi pendidikan tinggi biasanya dianggap sebagai organisasi profesional yang dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berkaitan dengan akademik dan sering dicirikan dengan fungsinya dalam membuat keputusan. Clark Scott turut menyatakan pernyataan tersebut dengan menyatakan pengajian tinggi sering dilihat sebagai bidang organisasi yang dicirikan oleh kedua-dua sistem nilai dan norma yang sangat maju dan cara-cara tertentu untuk menganjurkan aktiviti teras penyelidikan dan pengajaran. Menurut Martin dan Eskowitz, pula apa yang ditunjukkan oleh penemuan ini ialah perubahan telah berlaku dengan cara yang berbeza dalam kedua-dua jenis institusi yang menunjukkan kepentingan sejarah warisan universiti yang berlainan. Deco Stecott Tuckman menambah perbezaan terhadap pelbagai jenis universiti adalah perlu untuk perubahan dan kedudukan mereka di pasaran pendidikan tinggi. Perbincangan dapatan kajian bagi artikel pertama, kajian yang dijalankan ke atas 4 institusi pengajian tinggi di Eropah di mana terdapat 4 program yang diperkenalkan untuk menarik minat pelajar dan para pendidik ke peringkat antarabangsa. Setiap program dirancang sepenuhnya oleh sebahagian warga pendidik di sebuah universiti di mana mereka saling mengenali antara satu sama lain dan siapa bersama-sama terlibat dalam menjalankan pendidikan dan jawatan kuasa yang dirasakan lebih selesa dalam menjalankan tugasan. Bagi artikel kedua, pertama, kajian terhadap 26 institusi mendapati kepimpinan adalah faktor paling penting dalam proses perubahan strategik. Sejumlah 77% responden menganggap kepimpinan sebagai faktor yang sangat penting. Faktor lain yang tidak kurang penting ialah komunikasi sebanyak 56%, kerjasama dengan ahli akademik sebanyak 54%, penekanan terhadap prosedur membuat keputusan 51% dan sokongan kewangan 50%. Yang kedua, terdapat perbezaan pendapat di mana responden di Universiti Teknikal Pakar cenderung untuk menekankan bahawa budaya bersama, kerjasama dengan ahli akademik, kerjasama dengan pelajar, sokongan kerajaan lebih penting berbanding universiti berintensifkan penyelidikan. Yang ketiga, dapatan menunjukkan bahawa kepimpinan sebanyak 71%, komunikasi 73% dan prosedur membuat keputusan 69% masih dianggap lebih penting pada hari ini daripada 5 hingga 10 tahun yang lalu daripada faktor-faktor lain yang disenaraikan dalam jadual 3. Kesimpulan bagi artikel pertama, secara keseluruhannya, pembentukan pemikiran pendidikan yang kreatif dan inovatif tidak hanya bergantung kepada penerangan teori semata-mata, dan hasilnya pelajar sukar untuk mencontohi dan memahami sesuatu pengalaman untuk menjadi usahawan. Oleh itu, penempuan terhadap penggunaan teori yang lebih menjurus kepada permasalahan adalah lebih baik daripada penggunaan teori atau model yang lebih umum bagi membentuk satu rangka kerja keusahawanan, terutama sasaran pembangunan keusahawanan yang telah dikenal pasti iaitu pelajar institusi pengajian tinggi dalam usaha melahirkan usahawan muda. Kesimpulan bagi artikel kedua pula, secara keseluruhannya, faktor-faktor seperti kerjasama dengan staf akademik, kerjasama dengan pelajar dan sokongan kerajaan dianggap tidak mempunyai kepentingan yang lebih untuk merealisasikan pelaksanaan strategik berbanding kepimpinan. Data juga menunjukkan teknik yang digunakan oleh Universiti Teknikal Pakar lebih sesuai berbanding dengan mereka yang menggunakan teknik universiti yang berintensifkan penyelidikan. Selain itu, beberapa faktor yang dianggap penting dilihat sebagai kurang relevan untuk merealisasikan strategi institusi.
Isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan. Pertama, berlaku sikap tidak ambil peduli terhadap perubahan yang hendak dilakukan. Yang kedua, dari aspek dasar perubahan yang dibangunkan oleh kerajaan, hasil kajian menunjukkan kerajaan memainkan peranan yang agak kecil dalam merealisasikan objektif perubahan strategik. Yang ketiga, masyarakat takut untuk berubah, iaitu suka duduk dalam zon kerana sudah berada dalam zon yang selesa. Keempat, kerajaan tidak memberikan sokongan penuh dan dasar yang tidak jelas dan tiada kerjasama dalam melakukan perubahan dan wujudnya pertentangan idea dalam melakukan perubahan. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertama, melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran, mampu menguji potensi diri dan mendapat peluang yang sama bagi semua peringkat. Yang kedua, menjadikan proses pembangunan manusia dapat dilaksanakan secara holistik. Yang ketiga, membantu pihak kerajaan mencapai penggubalan dasar perubahan yang strategik bersesuaian dengan kehendak masa kini. Dan yang keempat, berlaku penolakan dalam pelaksanaan perubahan. Kesimpulannya, untuk membentuk perubahan persekitaran pendidikan, pengurusan strategik yang merupakan satu pendekatan bersistem bertujuan untuk menentukan arah masa depan sesebuah organisasi. Ia bertujuan untuk menentukan cara sesebuah organisasi itu diurus agar dapat terus bersaing, bertahan dan berjaya dalam persekitaran yang berubah dan tidak menentu. Pengurusan strategik melibatkan proses menganalisis persekitaran, perancangan, perstrukturan, pembangunan staf, penyelarasan, pengawalan dan penilaian kegiatan organisasi yang bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan persekitaran luarannya. Pentadbir memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan komitmen guru. Apabila berlaku perubahan dalam organisasi, pasti berlaku perubahan dari segi budaya kerja, persekitaran dan komitmen guru. Berikut adalah rujukan yang daripada artikel ini. Okey, sekian. Terima kasih.